Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah selesai daripada menunaikan ibadat puasa Ramadan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ibadat itu tak boleh dihenti setakat itu saja. Ibadat masih boleh diteruskan kerana Nabi SAW telah bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita galakan supaya melakukan puasa 6 hari. Ataupun dalam istilah orang Melayu disebut puasa 6. Yakni puasa ini dilakukan di dalam bulan Syawal selama 6 hari. Adakah 6 hari ini mesti berturut-turut ataupun boleh berpisah? Jawabnya, tidak ada arahan supaya kita berturut-turut. Mesti 1, 2, 3 sampai 6 baru berhenti. Tak. Mungkin kita boleh mula puasa pada hari yang kedua. Hari pertama sahaja dilarang daripada berpuasa. Kerana Nabi SAW beritahu larangan berpuasa itu pada 2 hari raya. Hari raya Fitrah dan hari raya Adha. Itu haram kita berpuasa pada hari tersebut. Jadi kita boleh mulakan seawal mungkin puasa 6 ini pada hari kedua. Hari kedua kita puasa. Kemudian hari ketiga ada jemputan ke ada majlis, kita tak puasa. Tidak menjadi kesalahan kita teruskan berturut-turut ataupun berpisah. Cuma para ulama mengatakan sebaiknya kalau kita teruskan berturut-turut, wasari'u ila maghfiratin, dalam ayat itu Tuhan galakkan supaya kita segera untuk mendapat kelebihan yang besar itu. Kenapa diminta 6 hari dan dianggap seperti puasa setahun? Kerana kita dah puasa sebulan 30 hari. Jadi sudah 30 kali 10 gandaan puasa. Jadi 300 hari kita sudah puasa. 6 hari lagi bermakna 360 hari. Cukuplah setahun. Yang jadi persoalan timbul kita masalah, kalaulah orang perempuan ataupun orang musafir ataupun siapa saja yang buka puasa pada bulan Ramadan, bermakna mereka ada puasa ganti, puasa qada. Bolehkah tidak mereka melakukan sunat 6 Syawal dulu ataupun wajib mesti kena qada dulu? Di sini ada 2 pandangan ulama. Yang pertama mengatakan boleh kita lakukan puasa 6 dulu, kemudian baru kita qada. Mana dalilnya? Dalilnya iaitulah Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau sendiri tidak mampu mengqadakan puasanya kecuali pada bulan Syaban tahun yang akan datang. Bulan Syaban tahun yang berikutnya, lima kanati Rasulillah, kerana sibuk dia melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan, ini menunjukkan bahawa Nabi kita tidak melarang Aisyah daripada melakukan puasa sebelum itu. Dan tidak munasabah Aisyah yang begitu kuat beribadatnya tidak melakukan puasa 6 pada bulan Syawal, dan tak logik, tidak munasabah. Maka perbuatan Aisyah ini menunjukkan boleh kita tangguhkan puasa 6, puasa qada sehingga ke bulan Syaban yang berikutnya. Jangan lebih daripada itu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh melakukan. Berdasarkan hadis Nabi kata tadi, "Man shama Ramadan tsumma atba'ahu." Siapa dia puasa 6 kemudian diikuti dengan puasa. Jadi kalau siapa dia puasa Syawal dulu, bermakna dia puasa sebelum habis Ramadan. Ini dalil yang kedua. Walau macam mana pun kita memilih pandangan pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan boleh kita dahulukan puasa sunat itu kerana puasa Ramadan itu diberi kelonggaran sehingga kepada tarikh dalam masa 11 bulan yang akan datang. Alhamdulillah, ini satu keluasan bagi syarak. Cuma saya mengatakan sebaik mungkin kita puasa qada dulu, kemudian diikuti dengan 6 Syawal. Sekiranya tak dapat, contohnya tinggal 6 hari je lagi, macam nak buat? Maka kita niat puasa qada tanpa menggabungkan dengan puasa sunat.
Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, menurut mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur salaf dan Khalaf mengatakan qada puasa Ramadan bagi mereka yang berbuka kerana uzur seperti kedatangan haid dan musafir, maka kewajipan mengqadanya adalah secara takhir, cara tangguh. Jadi tak ada kesalahan. Bagi jemaah, bagi kaum muslimah yang rasa tak ada kemampuan, kalau aku tak qada sekarang, di saat suasana Ramadan yang begitu masih hangat lagi, mungkin tak terqadalah, maka kita kata kamu qadalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala 6 sunat Syawal itu di bawah qada itu. Yang terakhir, iaitulah menggabungkan puasa qada dengan puasa 6. Ya, antara persoalan ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagiannya yang berpendapat tidak boleh mencampurkan niat puasa sunat dengan fardu. Ada di kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahawa ganjaran puasa 6 tetap akan diperolehi apabila seorang berpuasa qada sekalipun ia tidak berniat menggabungkan kedua-duanya. Jadi pahalanya diperolehi secara orang panggil tabaan. Jadi kita mengatakan, setelah dikaji pandangan ulama yang membolehkan puasa 2 dalam 1 ini tidak bersandarkan mana-mana dalil, maka saya menegaskan di sini, para muslimah sama ada nak qada dulu ataupun nak sunat dulu. Gabung twin dalam qada ini tidak berlaku. Jadi kita buat mana-mana satu pilihan. Risalah ini hukum menggabungkan puasa 6 dengan puasa qada, dan kelebihan puasa 6 ini boleh didapati dalam website abuanasmadani.com atau abuanasmadani.blogspot.com. Boleh diambil dan disebarkan. Jazakumullahu khaira. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala qabul amal yang kita lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.